Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita pada minggu ini dalam pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tahun 5. Unit 11 penjagaan dan keselamatan diri, tajuk kekeluargaan, penderaan dalam keluarga. Standard pelajaran 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 84 dan 85. Okey, mari kita lihat apakah penderaan dalam keluarga. Penderaan boleh berlaku secara fizikal, mental dan emosi. Fizikal, mental dan emosi. Maksudnya di sini penderaan ni bukan hanya berlaku dengan hanya melihat kecederaan pada tubuh badan sahaja. Selain daripada tu, kalau penderaan ni boleh melibatkan mental, contohnya dicerca, dihina, kan, dikeluarkan kata-kata kesat, itu mental. Dan emosi selalu mendera emosi, kan. Okay, penderaan dalam keluarga juga. Okay, penderaan terhadap kanak-kanak perlu dihentikan. Maksudnya di sini penderaan dari segi fizikal, mental dan emosi ini perlu dihentikan. Okey, ini beberapa contoh ataupun laporan kes dera. Kes dera naik, statistik penderaan negara di tahap serius. Maksudnya di sini murid-murid, kes penderaan kanak-kanak ni memang ada tiap-tiap tahun, memang berlaku pada tiap-tiap tahun. JKM awasi kanak-kanak OKU mangsa dera bapa tiri. Ini salah satu penderaan di kalangan ahli keluarga. Walaupun bapa tiri, ia dikategorikan sebagai ahli keluarga. Mati disepak kekasih ibu. Ini didera oleh orang yang dikenali, maksudnya kenalan ibunya. Dera budak sampai mati. Bapa keparat paksa anak 7 tahun suntik dadah. Ini pun salah satu penderaan. Mati disepak. Banyak kes-kes penderaan kanak-kanak yang berlaku di kalangan dalam kalangan ahli keluarga dan juga kenalan keluarga. Okay, bagaimanakah meminta bantuan untuk menangani penderaan dalam keluarga? Maksudnya di sini murid-murid, jika berlaku situasi penderaan dalam keluarga, murid-murid boleh bertindak. Tak kira lah kalau berlaku pada diri sendiri ataupun berlaku dengan terhadap orang yang kita kenali. Okay. Yang pertama, laporkan kepada ibu, bapa atau ahli keluarga yang lain. Maksudnya di sini, kalau berlaku penderaan di kalangan ahli keluarga, jadi murid-murid ataupun kamu boleh laporkan kepada ahli keluarga yang lain. Contohnya kalau yang dera tu bapa tiri, kan, boleh laporkan kepada saudara mara yang lain, kan, bapa, ibu, adik-beradik ataupun bapa saudara dan sebagainya. Yang kedua, boleh laporkan kepada guru. Boleh mesej ataupun boleh jumpa cikgu, kan, bagi tahu. Yang ketiga, laporkan kepada jiran. Sebab jiran lah orang yang paling dekat. Kalau cikgu ni tinggalnya jauh-jauh. Yang keempat, laporkan kepada pihak berkuasa seperti polis atau pegawai di Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan membuat panggilan melalui talian nur ataupun talian kasih. Maksudnya di sini murid-murid, ada platform untuk murid-murid laporkan, iaitu talian nur dan talian kasih. Kalau buat laporan sini,
mereka boleh terus bertindak. Boleh terus bertindak. Okey, talian no ataupun talian kasih. Murid-murid boleh dial nombor 5999. Okey, ia adalah pusat panggilan kerajaan mengendalikan panggilan orang ramai berhubung perkara-perkara kebajikan dan kemasyarakatan seperti penderaan, bantuan, kebajikan, keganasan rumah tangga, pembuangan bayi dan mendapatkan khidmat kaunseling. Maksudnya di sini murid-murid, kalau ada perkara-perkara seperti yang dinyatakan, bukan penderaan saja, ada benda-benda lain, boleh juga melaporkan ke talian kasih ataupun talian Nur di 999 kan. Perkara-perkara lain tu, pertama penderaan, yang kedua bantuan kebajikan, yang ketiga keganasan rumah tangga, yang keempat pembuangan bayi dan mendapatkan khidmat kaunseling. Okay, kalau murid-murid ada masalah emosi kerana gangguan penderaan ataupun masalah stres berkenaan dengan keluarga dan sebagainya, murid-murid boleh dapatkan khidmat kaunseling. Okey, kepentingan menangani penderaan dalam keluarga. Yang pertama, meningkatkan nilai harga diri dan keyakinan diri. Maksudnya sini kita tak terus down kan, sebab bila kena dera, bila kena selalu dibuli, menyebabkan motivasi kita jatuh. Jadi ini untuk meningkatkan nilai harga diri dan keyakinan diri. Yang kedua, bermotivasi untuk mencapai kejayaan dengan lebih baiknya. Yang ketiga, memiliki tubuh badan, emosi dan fikiran yang sihat. Maksudnya di sini, kalau kita selalu didera ataupun pernah didera, biasanya tubuh badan dan emosi ni, fikiran ni akan mengalami gangguan ataupun trauma. Yang keempat, merangsang minda dengan daya ingatan yang baik. Yang kelima, mengelak berlakunya kecederaan dan kecacatan kekal. Yang keenam, pengurusan diri yang lebih terancang. Yang ketujuh, menjalinkan hubungan sosial yang baik dan tidak menyendiri. Biasanya didera ni biasanya mangsa dera ni selalu hidup menyendiri kan, menyendiri. Yang ke-8, membentuk sikap bersabar dan bertolak ansur. Yang ni untuk membentuk sikap ahli keluarga itulah yang melakukan dera tu, supaya ada sifat sabar kan. Jangan salah sikit terus hentam, terus pukul anak kan. Itu adalah kes penderaan. Okey, murid-murid, untuk mengelakkan berlakunya kes penderaan dalam keluarga ni, murid-murid perlu mahir berkata tidak. Okey, yang pertama, menjerit berkata tidak jika dipukul, dicubit, digigit atau digoncang. Yang kedua, berkata tidak kepada semua kata-kata kesat. Yang ketiga, berkata tidak kepada cecaan atau dimalukan di khalayak ramai. Kata tidak kalau diherdik, dicerca di khalayak ramai kan, kalau pergi pasar ataupun di luar rumah, murid-murid boleh berkata tidak kepada cecaan tersebut. Berkata tidak kepada sebarang aktiviti buli. Aktiviti buli banyak, bukan di kalangan rakan-rakan je, di kalangan ahli keluarga pun ada kes buli. Kelima, berkata tidak kepada sebarang ejekan. Biasanya orang yang mengalami fizikal yang tak baik lah, fizikal yang kurang cantik kan, selalunya menjadi mangsa ejekan. Informasi Akta Keganasan Rumah Tangga 1954, Akta 521 memberi tafsiran keganasan rumah tangga sebagai pelakuan sengaja dengan disedarinya mendatangkan kecederaan dan ancaman ketakutan kepada mangsa. Maksudnya di sini murid-murid, penderaan ni adalah perbuatan yang sengaja. Tak ada istilah tidak sengaja kan.
memang perbuatan sengaja. Bila perbuatan sengaja ni adalah salah di sisi undang-undang dan boleh diambil tindakan. Boleh diambil tindakan. Jadi murid-murid, jika murid-murid tahu kes penderaan, tak kiralah ada di kalangan rakan-rakan, kenalan atau siapa saja, murid-murid boleh bertindak. Contohnya menghubungi talian Nur ataupun talian kasih. Latihan di rumah, lengkapkan jawapan bagi soalan-soalan di bawah berdasarkan maklumat yang terkandung dalam buku teks PJPK tahun 5 halaman 84-85. Murid-murid boleh mencetak dan menampal latihan ini. Jika tiada printer atau pencetak, murid-murid bolehlah menyalinnya sahaja. Maksudnya kalau tak ada printer boleh salin saja. Kalau ada printer boleh print dan tampal dalam buku tulis. Okey. Kemudian buat dalam buku tulis. Jawab semua soalan di bawah berdasarkan maklumat yang terdapat dalam buku teks halaman 84 dan 85. Maksudnya murid-murid boleh membuat rujukan dulu dalam buku teks halaman 84 dan 85. Ada 4 soalan. Bagaimanakah penderaan boleh berlaku? Penderaan boleh berlaku secara apa? Tadi kan, fizikal, emosi, mental. Yang kedua, bagaimanakah cara meminta bantuan untuk menangani penderaan dalam keluarga? Murid-murid boleh rujuk buku teks. Ada beberapa cara kan untuk meminta bantuan. Contohnya apa? Contohnya memberitahu cikgu, memberitahu rakan, memberitahu ibu bapa dan sebagainya kan. Menghubungi talian Nur. Itu cara. Nombor 3, apakah nombor talian Nur atau talian kasih yang boleh dihubungi? Tadi cikgu dah nyatakan nombornya. Murid-murid tulis je nombornya. Nyatakan perkara-perkara yang boleh dilaporkan melalui talian Nur atau talian kasih ini. Ada 5 kan. Perkara-perkara yang boleh dilaporkan dalam talian Nur. Itu sahaja dari cikgu untuk hari ini. Cikgu harap murid-murid memahami isi pelajaran pada hari ini dan dapat membuat latihan dengan jayanya. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih.